terima kasih saudara pengurusi. Panjang soalan, saya kena dengar jawab kan. Panjang soalan dan berlapis-lapis. Bukan ayat berlapis saja, berlapis-lapis. Walau bagaimanapun saya cuba melihat beberapa fenomena jelas. Itu fenomena di mana seorang graduan keluar dari universiti, bukan keluar tu susah hati, nak keluar tu susah hati. Bukan nak keluar susah hati, masa ambil khusus nak ambil tahun 1 tu pun dah rasa resah. Ni dapat kerja tak dapat kerja. Baik, saya nak share satu perkara. Yang pertama sekali saya seperti saya di Jordan. Saya dihantar ke Jordan, masih bersama. Tapi dia junior saya. Saya senior. Jadi di sana bila saya sampai di Jordan, belajar di sana dan sebagainya, antara mata pelajaran yang paling saya tak suka di sekolah ialah mata pelajaran sastra. Saya berpindah di Kuala Islam daripada satu kelas ke kelas yang lain untuk mengelakkan diri saya daripada mengambil sastra. Pindah daripada kelas sastra pergi sains sosial, ambil mat, nampak tak pelik, guru bahasa Arab tak berapa okey, tukar balik kepada kelas sastra, patah balik ke perdagangan, pindah balik sampai ke guru yang bertanggungjawab. Dia kata, nak jadi apa? Dia pindah-pindah. Saya kata, barangkali saya selalu makan pindah-pindah tempat itu, barangkali kelas pun pindah. Last kali saya ambil keputusan, ambil perdagangan. Saya tak nak sastra. Saya tak suka sastra sebab pengaruhnya baca buku cerita. Baik, saya pergi ke Jordan, ditawarkan Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai untuk mengambil jurusan Bahasa Arab dan Kesusastraan. Saya kata, boleh tak saya nak belajar bahasa Arab tanpa belajar sastra? Allah jenuh, cuba kita bayangkan. Rasa nak balik, pernah saya kata dengar kawan Ustaz Zahazah, Ustaz Syauqi, kawan. Kalaulah Malaysia itu dekat dan boleh balik dengan berenang, dan saya aku balik. Peritnya, dengan peritnya belajar. Cuma bila saya belajar sastra, saya kena baca novel Arab, saya kena baca cerpen, saya kena baca syairnya, baru saya faham apa yang dimaksudkan dengan sastra. Maknanya saya faham sastra bukan dengan sastra Melayu. Saya faham sastra dengan sastra Arab. Rupanya orang jiwa sastra dia lembut jiwa. Bila dia tengok ni, air ni kan 3 jilid buku tu dia tulis. Jiwa dia bergerak, bergoyang dan sebagainya. Dia boleh menghalusi. Apa yang saya nak tambahkan di sini, bila kami habis belajar, semasa kami belajar, kita tidak fikir masalah kerja. Saya pun tak tahu siapa-siapa. Saya kawan-kawan yang lain memang tidak pernah fikir tentang kerja. Barangkali kerana kerja sudah disediakan atau apa, saya tak tahu. Cuma masa itu apa yang saya penting bagi saya, iaitu saya perlu membina diri saya. Saya perlu balik ke Malaysia menjadi seorang manusia yang berbeza daripada sebelum saya datang ke Jordan. Saya kena balik. Dari segi pakaiannya saya kena berbeza, dari segi penampilan saya kena berbeza, dari segi intelektualnya saya perlu berbeza, dalam semua aspek, supaya orang faham bahawa patutlah dia berbeza sebab dia sudah melalui proses pembinaan diri di Jordan. Maknanya begitu. Jadi apa yang saya nak gambarkan kepada anda, bila kita masuk ke universiti, kalau kita masuk di tahun 1, kita berakal di tahun 4, kita sama juga. Maksudnya kita tidak di-educate, tidak dididik ataupun tidak dibina dalam universiti tersebut. Sebab itu saya nak gambarkan bahawa pendidikan ini adalah proses membina manusia. Saya perlu sebutkan begini sebab apa? Sebab dibincangkan tadi juga disebutkan tentang silibus, cikgu-cikgu di sekolah bekerja dengan silibus. Pesara-pesara bekerja dengan silibus. Silibus ni apa? Silibus, mata pelajaran, subjek, dia bukan matlamat kepada pendidikan. Dia bukan matlamat kepada pendidikan. Dia adalah suatu bahan, satu media supaya orang itu terdidik. Saya ambil contoh yang mudah. Bagaimana salah pendidikan. Saya belajar begitu juga dulu. 42 tolak 6. Siapa boleh jawab? 4. Dulu cikgu mengajar 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam sebelah. Jadi 12.
tolak 6. Berapa? 6. 4 dah bagi pinjam, jadi 3. Jadi jawapannya 36. Generasi ini telah belajar matematik sampai peringkat ini, dan generasi ini juga yang masuk ke universiti. Generasi ini juga yang akhirnya dapat PTPTN, tapi lepas tu tak bayar. Sebab apa? Sebab dia belajar matematik pinjam tak payah bayar. Barang aja. Apa nilai yang ditusuk di dalam tu? Pinjam tak payah bayar. Kita tak berapa heran, kan? Bukan saya bersetuju dengan PTPTN, saya tak bersetuju. Tetapi sebab saya tak bersetuju sebab apa? Bangladesh, saya pernah pergi ke Bangladesh, saya pernah pergi ke Sri Lanka. Negeri miskin macam tu, education free sampai ke peringkat PhD. Kita negara yang kaya raya macam ni, kan? Tak boleh nak bagi free. Itu saya tak bersetuju. Cuma saya nak gambarkan yang pertama tadi, bagaimana nilai yang diterapkan. Matematik 42 tolak 6 itu bukan penting ini. Apa nilai yang nak diterapkan dalam kalau seumpama. Saya beri contoh yang lain. Ada soalannya dikemukakan pada pelajar darjah 4, bukan pelajar tahun 4 Universiti Kebangsaan Malaysia. Soalannya berbulu. Semua manusia mati pada hari kiamat. Betul atau salah? Siapa kata betul, angkat tangan. Soalan, ulang suara. Semua manusia mati pada hari kiamat. Siapa kata betul, angkat tangan. Siapa kata salah, angkat tangan. Siapa tak pasti, jatuh tangan. Ini persoalan akidah. Sudah. Soalan ini telah diajukan kepada seorang pelajar tahun 4, umur 10 tahun. Dan cikgu buat soalan ujian, semua manusia mati pada hari kiamat, betul atau pangkal? Maka budak ini jawab pangkal. Bila pangkal datang cikgu pangkal sekali lagi, tak kosong. Dia kata 2 kali pangkal kosong. Baik. Ada budak jawab right, cikgu right sekali lagi, bagi 2. 2 right, 2 pangkal. Kosong, 2 pangkal kosong. Baik, pelajar ini balik ke rumah memberontak. Kenapa gurunya menyalahkan? Kenapa gurunya menyalahkan? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya tanya tuan-tuan, mahasiswa-mahasiswi pun tak berani nak jawab. Jadi apatah lagi pada kita tahu, dah jawab. Maka dia kata, soalannya semua manusia mati pada hari kiamat. Betul atau salah? Dia kata apa? Salah. Pelajarnya kata salah. Saya kata kenapa salah? Dia kata ada orang mati sebelum hari kiamat. Minggu lepas kita dengar orang mati. Bulan lepas kita dengar orang mati. Jadi saya kata pelajar ini sangat bijak. Sangat bijak sebab dia menggunakan analisis, pemikiran analisis, tidak menggunakan pemikiran ingatan. Ingat ke semua manusia mati ada? Ingat. Cikgu kita kata ingat. Jawab itu. Jadi yang pelajar ini dia menggunakan pemikiran analisis. Dan dia menunjukkan bahawa dia telah menganalisis ada orang mati sebelum hari kiamat. Tetapi sistem kita tidak mengatakan dia orang yang baik. Dia orang yang tidak baik. Jadi ini satu perkara yang penting. Jadi apa yang saya nak gambarkan di sini kepada pelajar sekalian, mahasiswa-mahasiswi, iaitu universiti ini adalah proses tempat di mana kita dididik atau kita dibimbing untuk mewujudkan penampilan diri, mewujudkan pemikiran seperti yang disebut oleh Dr. Masli tadi, mewujudkan cara berfikir kita dan juga mewujudkan cara penampilan kita. Boleh kenal yang di universiti mana? Universiti boleh kenal, tak ada masalah apa-apa. Malam saya ada mesyuarat dengan seorang RA yang baru dilantik. Suara dulu sekali. Cara dia bercakap, bukan UM kan? Bukan UTM kan? Bukan UTM kan? Bukan. Adalah satu buah universiti. Pasal apa? Saya tak boleh sebut nama marah orang kan? Pasal apa begitu? Karakternya menunjukkan memang bukan dia daripada UTM. Bukan daripada UTM. Dan bukan daripada universiti yang saya, beberapa universiti yang saya support, sama ada di Universiti begitu. Daripada sebuah ini bukan dia ada. Yang kau-kaunya macam ni. Jadi nak gambarkan bahawa inilah dia. Inilah dia yang kita lihat bahawa satu perkara yang penting. Jadi soalan yang dikemukakan pada saya, adakah pengangguran itu disebabkan oleh pelajar yang graduan itu? Saya kata ya.
Saya kata ya. Sebab apa? Saya pernah interview seorang pelajar yang graduan 3.75 daripada sebuah universiti yang nak masuk jadi guru. Kita interview dia. Saya kebetulan masa tu bulan Ramadan. Saya kata dia bidangnya usul fiqh wa usul. Usul bidang universiti mana? Saya tahu ada usul fiqh gitulah kan, dia punya degree. Saya tanya, okey, hari ini bulan Ramadan, boleh tak datangkan satu hadis kenapa kita wajib ataupun dalil kenapa kita wajib puasa? Ya. Dia kata buku dia nak ambil daripada awal tu. 5 ayat sebelum ayat tu kan. Barangkali. Dia kata ni boleh tak boleh ni? Dia ada seorang sebelah saya tu, akak lah dia, senior saya. Pensyarah juga daripada Kuala Islam. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu. Barulah boleh. 3.75. Ya, dia membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussalah. Saya terbaik ulang sekali lagi ayat. Dia pun ulang 3 kali, dia ulang dengan perkataan as-salah. Anda bayangkan? Anda boleh bayangkan ini 3.75 pelajar di Universiti Melayu. Kalau 3.75 nak mohon untuk sarjana, tak payah ambil sarjana, terus kepada PhD. Terus dapat PhD tanpa sarjana, tanpa master. Bagaimana kita meluahkan intelektual? Seperti mana orang dalam sarjana. Saya masuk buat PhD dengan Profesor Julian Loh dan Alim Ustaz Dato' Halim Damuri di sini. Kali pertama saya hantar dia conteng penuh satu buku surat. Saya kata, ya Allah, teruk penuh aku. Universiti Melayu teruk ini. Baik, saya pun betulkanlah pusat pertama dan sebagainya. Draft yang pertama atau draft yang kedua. Dia kata minggu depan ambil. Mari minggu depan penuh juga diconteng. Ya Allah, teruk lagi. Hantar kali yang ketiga penuh juga contek. Betul tak? Saya kata pasal apa banyak kali sangat? Dia kata kalau ustaz hantar 7 kali pun semua contekkan. Maksudnya proses bagaimana kita memantapkan luah idea dan penulisan kita dikritik, dihuraikan atau dipahami oleh orang lain dan dibetulkan oleh orang. Itu proses bagaimana kita membina intelektual. Dia saya nak gambarkan dan belajar kita di sini juga kita proses membina diri kita. Mungkin kita tak suka, tak pandai ataupun tak suka nak bercakap depan orang. Tak boleh, kita kena proses. Bagaimana pelajar universiti berpakaian, kita kena membetulkan pakaian. Bagaimana cara pelajar universiti berfikiran, kita kena betulkan cara berfikiran. Kan? Anda bayangkan tuan-tuan, saya sebutkan tadi di awal, kita cukuplah setakat ini. Saya rasa kita terpanggil untuk kita kata pelajar universiti ini ataupun persatuan di universiti, ketua anak negeri dan sebagainya, proses kita belajar untuk mentadbir. Bukan, Anda bukan belajar untuk mentadbir. Sekarang Anda mentadbir. Hilangkan perkataan latihan itu. Hilangkan, walaupun sebenarnya pada hakikatnya kita berlatih, tapi di mata masyarakat kita tidak dikira sebagai berlatih. Itu yang pertama. Yang keduanya kita perlu mempertekadkan diri. Yang kedua iaitu kita belajar universiti atau mahasiswa-mahasiswi jangan melarikan diri daripada masyarakat. Masyarakat hari ini dia memandang pelajar universiti tinggi, tapi pelajar universiti berada dalam kelompok, tidak pergi kepada masyarakat. Saya ambil contoh yang mudah. Saya dengan sahabat-sahabat buat satu NGO, Akademi Imam Syafi'i. Kalau anda mungkin pernah dengar, Akademi Imam Syafi'i ini akademi ataupun NGO yang paling kecil dalam dunia. Yang paling kecil, confirm lah paling kecil. Sebab apa? Ahlinya 4 orang. Ahlinya 4 orang. Apa yang kami buat? Kami pergi ke fokus kami kepada pendidikan. Orang bertanya ramai, kenapa fokus pada pendidikan? Bagi kami, pendidikan ialah satu elemen yang boleh membina, mengubah masyarakat. Baik. Jadi oleh demikian kami pergi ke Kemboja, beberapa kali kami pergi ke Kemboja. Last kali kita buat satu keputusan, okey, kita boleh laksanakan misi di Kemboja, misi pendidikan, kita buat sekolah. Orang lain kata dong, bila kita masuk ke kampung, kan datang minta duit, orang datang minta beras dan sebagainya. Kami tak nak bagi ini. Kami nak bagi pendidikan. Nak buat sekolah, datang sekolah, sila. Tapi kena bayar. Kami sekolah kami ini kena bayar. Berapa kena bayar? $1 sebulan. Anda tahu $1 berapa?
RM3.20. RM3.20 itu bukan kami ambil, tapi sebagai yuran komitmen. Yang lain semua kita sponsor, makan, minum, asrama, buku, pakaian dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan. Orang bertanya lagi, kenapa pendidikan? Sebab pendidikan adalah yang boleh mengubahkan. Ramai yang datang pergi buat korban. Kita maaf, ini analisis sekarang. Tahun lepas korban yang dibawa oleh orang Malaysia ke Kemaja lebih kurang 7,000 ekor. 7,000 ekor. Satu ekor letaklah 1,750. Kalau 7,000 ekor berapa? Lebih kurang 10.5 juta. Lebih kurang 10.5 juta dihabiskan untuk makan 3 hari atau 4 hari. Saya kata boleh tak kita buat macam ni, kita umumkan kepada orang Malaysia yang tahun ni, tahun depan ni nak buat korban, boleh kan? Tetapi kita minta duit yang keluar untuk korban itu supaya kita tak korbankan lembu, tapi niatkan untuk pergi sertakan atau letakkan satu dana. Daripada dana ini kita buat sekolah. Satu sekolah 1 juta, kalau 10.5 juta kita dapat 10 buah sekolah. Daripada makan 4 hari, kita sediakan sebuah sekolah. Satu sekolah 300 orang boleh duduk di situ. Kalau ada 10 buah sekolah, setiap tahun ada 3,000 boleh disekolahkan.